A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang demi peluang demi peluang. Lebih-lebih lagi dengan menggunakan media yang mudah untuk kita berhubung dan dapat kita manfaatkan insya-Allah untuk kejayaan agama kita. Kita kena ingat tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tanggungjawab yang telah pun digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali lagi. Kita di alam roh dahulu, sebelum kita dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala telah pun berkata kepada roh-roh kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Allah Taala kata, adakah aku Tuhan kamu? Maka roh-roh kita dan juga roh manusia-manusia ini memperakui bahawa mereka adalah Allah, bahawa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Kemudian asas daripada kita mendengar tentang isu Palestin ini juga adalah asas Rabbani, iaitu asas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melihat peperangan yang berlaku di Gaza, di Palestin, kita jangan melihat seperti mana orang-orang yang biasa melihat. Even seperti mana manusia biasa melihat. Kita mesti melihat berdasarkan kepada status kita yang sebenar, iaitu status kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti melihat apa yang berlaku di dunia ini, bukan sahaja perang yang berlaku di Palestin, tetapi apa yang menimpa umat Islam di Kashmir, di Chechnya, di Bosnia dan di berbagai-bagai tempat di dunia ini, mesti kita melihat daripada kacamata Islam, daripada apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya merupakan petunjuk daripada Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja Rasulullah SAW menunjukkan cara solat, cara bayar zakat, cara mengerjakan haji dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan cara bagaimana kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan dengan Yahudi. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan wujudnya Yahudi di Madinah. Dan Rasulullah SAW bagaimana membuat perjanjian dengan Yahudi di permulaan hijrah Rasulullah SAW apabila tiba di Madinah Al-Munawwarah. Jadi berlaku perjanjian, tetapi berlaku pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, berlaku pengkhianatan perjanjian. Kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktsaruhum fasiqun. Setiap kali mengadakan perjanjian demi perjanjian nabadhahu fariqun minhum, mereka akan mencampakkan perjanjian itu. Mencampakkan perjanjian itu bermakna mengkhianati perjanjian. Bal aktsaruhum fasiqun, bahkan kebanyakan mereka itu fasik.
Kebanyakan mereka itu fasik. Kita mesti melihat isu Palestin ini mesti daripada kacamata Islam. Sebab apa? Kita bukan sekadar hendak menganalisa sejarah, menganalisa apa yang berlaku, tapi kita hendak menyelesaikan permasalahan. Sebab kalau kita hanya sekadar melihat, menganalisa, bahkan hanya memberikan sumbangan wang kepada badan-badan yang terlibat ataupun yang ingin memberikan sumbangan tenaga, memberikan keprihatinan mereka kepada isu Palestin, semata-mata ia tidak akan dapat menyelesaikan isu Palestin ini. Isu Palestin ini akan terus berpanjangan dan akan terus ada manusia-manusia yang terkorban, akan terus ada manusia-manusia yang akan dizalimi dan sebagainya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata untuk mengajar solat, zakat, puasa dan haji, tetapi Nabi SAW bagaimana usaha baginda yang akhirnya dapat menghalau Yahudi ketiga-tiga Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa daripada Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau mengarahkan supaya Yahudi ini dihalau daripada semenanjung Arab sampai peringkat macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, kita lihat pertama sekali kedudukan Palestin di dalam Islam. Kedudukan Palestin di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan menyebut Palestin ini di dalam Al-Quranul Karim, iaitu dengan menyebut Masjid Al-Aqsa, di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar, terutamanya dalam bulan Rajab apabila menyebut malam Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang telah mengisra. Mengisra ini perjalanan di atas bumi. Hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu, yang kami berkati sekelilingnya. Apa itu? Apakah yang diberkati sekelilingnya? Sekelilingnya tentulah negaranya, di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa ini, iaitu Palestin. Kemudian Palestin zaman Nabi tidak disebut Palestin, kawasan itu yang lebih luas lagi disebut Syam. Itu tanah Syam. Jadi tanah Syam, negeri Syam ini negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Pada malam Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja memperlihatkan kekuasaannya di langit. Apabila Nabi SAW di-mi'rajkan, iaitu dilihatkan penghuni neraka, dilihatkan penghuni syurga, lalu dibawa sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, dan bahkan diperlihatkan juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi, iaitu di bumi Palestin. Dan yang paling menonjol adalah apabila Rasulullah SAW menjadi imam solat kepada sekalian Nabi dan Rasul. Seperti mana kata ulama, bilangan Nabi dan Rasul lebih kurang 140,000 ataupun 124,000. Semua itu bersolat di belakang Nabi SAW, menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, mereka mempunyai umat-umat mereka, dan umat-umat mereka ini sudah tentu dipimpin oleh Nabi yang diutuskan kepada mereka pada tempat yang tertentu, pada masa yang tertentu. Dan Nabi-Nabi ini pada malam Isra dan Mi'raj dan di bumi Palestin, di bumi Palestin
yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahawa semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, semuanya pada malam itu tunduk dan mesti mengikut apa yang dia bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Maka tidak halal bagi pengikut-pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu meneruskan ajaran nabi dan rasul mereka. Sebaliknya mereka mesti mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang. Dan ini menunjukkan juga bahawa Yahudi dan Nasrani yang mengikut ajaran-ajaran mereka, yang mereka dakwa mereka mengikut ajaran Jesus, mereka mengikut ajaran Moses, Nabi Musa, mereka mengikut ajaran Nabi Isa, kesemuanya itu menyalahi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu semua mereka mesti mengikut ajaran Islam. Dan kalau kita lihat Yahudi sendiri, yang mereka sepatutnya mengikut ajaran Nabi Musa ketika itu, Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberangi Laut Merah. Kemudian datang Nabi Isa alaihi salam, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel juga. Ini bermakna mereka mesti mengikut ajaran yang baru yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Akidah semua Nabi sama, tetapi syariat ni mana fiqh ataupun undang-undang. Ada beberapa perkara yang ada adjustment. Bahkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam merupakan ajaran, akidahnya sama, agamanya Islam, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, syurga neraka semua sama. Syariat berbeza, syariat lebih ringan sedikit. Wa liuhilla lakum ba'da ma haram. Dan Allah Taala mengutuskan Nabi Isa ini untuk menghalalkan beberapa perkara yang ajaran yang dibuat Nabi Musa itu haram, tapi diringankan. Itu pun Bani Israel mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka menjadi kufur. Kemudian mereka berdendam dengan pengikut Nabi Isa. Jadi Yahudi yang umat Islam hari ini berhadapan dengan mereka ini, mereka telah terlebih dahulu membuat onar terhadap nabi-nabi yang terdahulu. Bukan saja Nabi Isa alaihissalam yang merupakan di antara nabi-nabi yang terkemudian, tetapi juga mereka selepas Nabi Musa alaihissalam, mereka mengingkari Nabi Zakaria, mereka mengingkari Nabi Yahya, bahkan sampai ke tahap membunuh. Mereka membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lari, dikejar oleh orang Yahudi ni. Kemudian beliau bersembunyi dalam pokok. Tak ada tempat lain dah nak pergi. Bersembunyi dalam pokok, digergaji pokok tu sampai mati, meninggal dunianya Nabi yang berada di dalam pokok tersebut. Kerana Nabi Yahya juga dibunuh. Masya Allah. Sejarah Yahudi ini sejarah yang cukup gelap, ya, cukup menyedihkan ataupun cukup menggeramkan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkan Yahudi, selamat daripada perancangan-perancangan jahat Yahudi. Cuba untuk dibunuh oleh Yahudi Bani Nadir, di mana Bani Nadir ingin mencampakkan batu ke atas kepala Nabi. Nabi pergi ke kampung Bani Nadir, kemudian sementara tunggu mereka nak kumpulkan mungkin nak kumpulkan jizyah ataupun sebagainya, Nabi bersandar di dinding rumah macam tu. Dan ada Yahudi tengok, dan Yahudi kata, ini posisi Muhammad ni sangat baik untuk kita seorang-seorang naik di atas, tingkat atas,
dan campakkan batu di atas kepala Muhammad. Jadi Nabi tengah bersandar seperti itu, dia bersandar, dan ada orang nak mencampakkan batu besar di atas kepala bagi pecah kepada Rasulullah. Cuba kita bayangkan, begitu sekali Yahudi perangai mereka yang telah membunuh Nabi Zakaria, yang telah membunuh Nabi Yahya, yang cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga. Ya, mereka ambil batu dan nak mencampakkan ke atas kepala Nabi, sedang Nabi berada di dinding dan bersandar di dinding. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat daripada perancangan Yahudi ini, Bani Nadir, iaitu Jibril datang memaklumkan kepada Nabi bahawa ada seseorang sedang naik ke atas dan hendak mencampakkan batu. Jadi apa Nabi buat? Kalau Nabi buat kalut, ya, kalau Nabi tengok ke atas kemudian jadi kalut, Nabi takkan selamat juga. Sebab apa? Nabi hanya datang dengan beberapa orang sahabat di tengah-tengah kampung Bani Nadir yang besar, yang ramai pahlawan-pahlawan mereka. Lalu mereka akan kepung Nabi dan mereka akan hancurkan, mereka akan bunuh Nabi, akan pancung Nabi dan sebagainya dengan seteruk-teruk pembunuhan. Nabi sangat sedikit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Jibril bahawa seorang Yahudi akan mencampakkan batu ke atas kepalanya. Apa perlu Nabi buat? Kalau Nabi buat kalut lari, tak ada tempat untuk lari di tengah-tengah kampung Bani Nadir, dia akan dikepung. Kalau Nabi biarkan, sekejap lagi akan turun batu dan akan memecahkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW dia bangun sikit, seolah macam ada hal yang hendak dia belum siap lagi apa semua. Jadi dia kata pada Yahudi itu, minta maaf, dia terpaksa balik sekejap, ada hal apa semua. Dan Yahudi kata, kenapa nak balik, kenapa ni. Dia kata ada hal sikit. Dan kalilah dia datang semula ni. Dan lalu dia pun balik dengan sahabat. Jadi orang dekat atas tu tak dapat nak campakkan batu di atas kepala Rasulullah. Lalu Nabi pun minta izin balik ke Madinah. Nabi bawa tentera kepung Bani Nadir, suruh mereka keluar daripada kepungan, daripada kubu mereka. Mereka masih tak nak keluar. Bila mereka masih tak nak keluar, Nabi suruh potong ladang-ladang mereka, tebang kurma-kurma mereka. Lalu Yahudi daripada kubu tengok satu-satu pohon kurma mereka tumbang. Jadi semakin lama semakin takut. Lalu akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerah kepada seorang yang mereka hendak bunuh sebelum tu. Ini dia perangai orang-orang Yahudi. Cuba untuk, ataupun perangai mereka memang nak membunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian kisah Nabi bersama dengan Bani Quraizah pun sama juga. Bani Quraizah membunuh seorang pemuda Islam. Lalu Nabi SAW menghantar tentera dan mengepung Bani Qainuqa, Bani Qainuqa, dan kemudian menghalau keluar daripada Madinah. Ini pendekkan cerita. Kemudian Bani Quraizah, Nabi SAW dikepung dalam peperangan Khandaq, peperangan parit, peperangan yang sangat bahaya. Kerana peperangan ini kaum Quraisy datang bersama dengan Bani Ghatfan, bersama dengan Yahudi Bani Khaybar dan sebagainya, dan bilangan tentera seramai 10,000 orang, dan Arab tidak pernah mengumpul tentera seramai ini. Berbanding dengan kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, memanglah tentera mereka kalau sekali perang 200,000, tentera Parsi pun 200,000. Tapi Arab yang sifat mereka nomad, yang sifat mereka kabilah-kabilah, perang hanya beberapa ratus orang. Tetapi 10,000 ini kekuatan yang sangat besar, sehingga Nabi terpaksa membuat parit. Dalam keadaan Nabi dikepung, dikeliling parit itu, Bani Quraizah Yahudi ini belot, sedangkan mereka telah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
untuk mempertahankan Madinah bersama-sama dengan kaum muslimin. Apabila mereka belot dan peperangan Khandaq berakhir, datang ribut taufan yang melanda tentera musyrikin. Lalu Abu Sufyan mengarahkan mereka semua balik ke Mekah. Maka Nabi SAW terus menyerang Bani Quraizah kerana mereka belot ketika di tengah-tengah peperangan. Kisahnya, apabila selesai perang, Nabi balik ke rumah. Lalu Nabi menanggalkan baju besinya, tamatlah perang. Datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, adakah kamu telah selesai berperang?" Nabi kata, "Dah selesai." Ya? Abu Sufyan dan musyrikin telah pun balik ke Mekah. Lalu kata Jibril, malaikat belum selesai berperang. Malaikat belum selesai lagi berperang. Maka fahamlah Nabi bahawa ada musuh lagi yang perlu diserang. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, segera pergi ke kampung Bani Quraizah, perang belum selesai lagi. Malaikat belum selesai lagi perang. Dan Nabi kata, la tusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraizah. Kamu jangan solat asar, kata Nabi kepada sahabat, melainkan solat di kampung Bani Quraizah. Waktu dekat nak maghrib. Tapi Nabi kata, cepat pergi. Sebelum Bani Quraizah lari ke apa ke, cepat pergi. Jangan solat asar, melainkan di sana, di kampung mereka. Lalu sahabat pun melu pergi ke kampung Bani Quraizah. Tapi disebabkan masa dah pendek, maghrib nak masuk. Lalu sahabat pun berbeza pandangan. Ni maghrib nak masuk, kita belum solat asar lagi. Kita nak solat asar ke tidak? Sahabat kita solatlah asar. Maghrib dah masuk, takkan kita tak solat? Lalu mereka solat. Sebahagian sahabat kata, Nabi kata jangan solat melainkan di kampung Bani Quraizah. Kami tak nak solat. Kami nak solat sana, nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tak solat. Mereka solat asar di waktu Isyak. Mengikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan kedua-duanya betul. Lalu Rasulullah SAW mengepung Bani Quraizah. Bila mengepung Bani Quraizah, akhir sekali Bani Quraizah terpaksa menyerah diri. Mereka berkira-kira juga, kalau mereka menyerah diri, apalah agaknya hukuman yang akan dikenakan ke atas mereka. Sebelum itu, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, apabila dikepung, mereka menyerah diri. Akhirnya, lalu mereka menerima hukuman dihalau keluar daripada Madinah. Lalu mereka pun mengangkut barang keluar daripada Madinah. Tapi Bani Quraizah, mereka tak tahu apakah hukuman yang akan dikenakan ke atas mereka. Lalu berkata kaum Aus, ya Rasulullah, bagilah pemimpin kami yang menghukum mereka, boleh ataupun tidak. Sebab apa? Bani Qainuqa dan Bani Nadir, kaum Khazraj yang menjatuhkan hukuman ke atas mereka, yang kau beri peluang kepada mereka. Jadi sebab zaman jahiliah dulu mereka bersekutu. Jadi sekutu tak apa, bagi hukuman pada sekutu. Jadi Bani Khazraj kata, baik halau mereka keluar, tak bunuh. Jadi dihalau keluar daripada Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata, baik, adakah kamu rela sekiranya bukan aku yang jatuhkan hukuman, aku serahkan kepada kaum Aus, pemimpin kamu sendiri yang menjatuhkan hukuman? Lalu mereka kata, ya Rasulullah, bagilah kami pula menjatuhkan hukuman. Lalu Nabi SAW, adakah kamu rela Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kamu yang menjatuhkan hukuman? Mereka kata, baik, kalau Sa'ad bin Mu'az kami setuju ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, baik, Sa'ad bin Mu'az jatuhkan hukuman terhadap Bani Quraizah. Sa'ad bin Mu'az ketika itu dirawat sebab dia kena panah, yang akhirnya menyebabkan dia syahid beberapa hari selepas itu. Dalam keadaan dia sakit, dia toleh pada kaum dia, baik, kamu rela aku yang menjatuhkan hukuman? Mereka kata, kami rela. Kemudian Sa'ad bin Mu'az kata, Sa'ad bin Mu'az tidak takut celaan orang yang mencela. Maknanya, apa saja aku putuskan, kau jangan cela aku, walaupun keputusan itu tidak popular. Lalu kata Mu'az, ahkum an tuqtadur rijal
wa tasubbul mar'ah waz zarari. Aku menjatuhkan hukuman semua lelaki dibunuh, dan wanita-wanita dan kanak-kanak ditawan semuanya, dijadikan hamba. Itu hukuman aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab bilangan lelaki Khazraj seramai 700, setengah ahli sejarah mengatakan 900 orang yang dewasa lelaki yang boleh berperang. Semua itu dibunuh, dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sa'ad bin Mu'az. Lalu Rasulullah SAW berkata, laqad hakamta min fawqa sab'a samawat. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'az, telah menjatuhkan hukuman ini datang daripada 7 petala langit. Maknanya hukuman yang memang betul dan selari dengan hukuman yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasan kepada orang yang mengkhianati perjanjian dan yang belot daripada belakang ketika perang pula, yang cuba untuk membunuh muslimat. Suami-suami mereka di parit-parit di perbatasan, mereka dah pergi cuba untuk membunuh kaum muslimat yang berada di rumah-rumah dan sebagainya. Lalu 700 ke 900 orang Yahudi dewasa lelaki semuanya dibunuh. Ini pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 kabilah Yahudi di Madinah. Kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Setiap kali buat perjanjian, mereka akan mencampakkan perjanjian itu. Bal aktharhum fasiqun. Tengok sikit kisah moden pada tahun 96, apabila Yahudi Israel membuat perjanjian dengan PLO pada tahun 96. Ketika perjanjian itu dibuat, yang simboliknya bermakna Palestin mengiktiraf Israel setelah sekian lama penentangan demi penentangan. Akhirnya bersalaman tahun 96 dalam perjanjian Oslo, dan saya saksikan dalam peti televisyen. Dan selepas itu pemimpin PLO Yasir Arafat membuat sidang akhbar, dan saya dengar betul-betul kat TV. Dia kata apa? Dia kata, kita dengan perjanjian ini, perjanjian itu berlaku pada tahun 93, 93. Dia kata pada tahun 96, selepas 3 tahun, kita akan masuk Jerusalem. Maknanya Yahudi akan keluar daripada Jerusalem, dan Jerusalem akan menjadi ibu negara kita. Saya catat tarikh tahun 96 berapa hari bulan dekat dinding rumah. Kalau catat dekat kertas akan hilang, sebab dia lagi 3 tahun ni. Ini catat dekat dinding rumah supaya tak hilang. 1996 berapa hari bulan. Betul ke tidak perjanjian di antara Yasir Arafat dengan Ishak Rabin, kalau tak silap, Perdana Menteri. Masuk tahun 96, tulisan tu ada lagi kat dinding. Penuhi janji ke tidak, apa pun tidak. Bahkan umat Islam semakin lama semakin dihinakan oleh Yahudi. Dan pada tahun 96, sebelum 96, naik Netanyahu sebagai Perdana Menteri buat kali yang pertama, dan dia campak macam tu je perjanjian Oslo ni. Betul firman Allah Subhanahu wa taala, kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktharhum fasiqun. Setiap kali membuat perjanjian, mereka akan campak perjanjian itu, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita nampak Al-Quran walaupun turun 1400 tahun yang lalu, tetapi apa yang nak disampaikan oleh Al-Quran itu sesegar seperti mana segarnya hari ini. Sebab itu umat Islam mesti melihat isu Palestin ini berasaskan Islam. Bila kita kata berasaskan Islam, mesti lihat berasaskan Al-Quran dan berasaskan hadis. Baru mereka akan menang dalam berhadapan dengan Yahudi. Tapi sekiranya umat Islam dan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin umat Islam,
dalam berhadapan dengan isu Palestin ataupun kemelut Palestin ataupun isu kemanusiaan atau apa saja istilah moden hari ini, tapi sekiranya mereka berhadapan dengan isu ini, berhadapan dengan PBB, dengan United Nations dan sebagainya, bukan di atas asas Islam, bukan mengikut petunjuk Al-Quran dan hadis, maka mereka tidak akan menang dan akan kalah dan akan kalah. Maksud kalah sini, Palestin akan terus dijajah. Bukan bila kita sebut kalah tu perang baru-baru ni kalah, tidak. Perang baru ni menang, tapi bukan menang yang hakiki. Ia adalah kejayaan. Ya, kejayaan dalam menghalang Yahudi daripada mengalahkan, daripada menguasai mereka. Tetapi apabila perang berhenti sekarang, kekal status quo. Status quo-nya apa? Status quo adalah Palestin dijajah. Masjidil Aqsa terus dijajah. Umat Islam terus dihina. Umat Islam terus dipelekehkan. Umat Islam tidak mempunyai negara. Bahkan Gaza adalah penjara yang terbesar di dunia. Tidak boleh sewenang-wenangnya orang lalu lalang di sempadan. Ya, sebab itu mereka terpaksa membuat terowong dan sebagainya. Ini bukan, yang baru-baru ini bukan kemenangan yang hakiki. Ia adalah kejayaan dalam menahan serangan ataupun kemarahan Yahudi daripada menawan umat Palestin di semenanjung Gaza. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, jadi kepentingan Palestin yang pertama adalah ia adalah tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab tu kita mesti menjaganya. Dan yang kedua, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digerakkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan ini menunjukkan kepentingannya sebab apa? Walaupun Nabi tidak sampai lagi, walaupun Nabi belum sampai sebelumnya ke Palestin, hanya sampai pada malam itu, ataupun mungkin Nabi pernah sampai sebelum itu ketika berniaga ke negeri Syam, tapi Nabi belum menguasai Palestin. Nabi belum menguasai Palestin. Hanya Nabi pergi pada malam Isra' dan Mi'raj, naik ke langit, turun dan patah kembali. Palestin ketika itu masih lagi di bawah jajahan Rom, ataupun di bawah jajahan Rom Byzantine. Ia adalah jajahan di bawah Kristian. Ini bermakna tidak ada masjid yang dikatakan masjid seperti mana yang kita faham pada hari ini. Ia adalah peninggalan Nabi Sulaiman dulu ke, ataupun Nabi Daud dan sebagainya. Dah tak ada orang Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan ia adalah masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid al-aqsa. Menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada awal lagi, daripada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang belum menguasai di belah-belah utara sana. Di belah utara itu di Palestin. Tapi Allah Ta'ala menyebut Masjidil Aqsa. Bermakna kamu mesti menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai masjid. Bermakna ia adalah milik umat Islam. Bermakna mesti dibebaskan daripada penjajahan Rom. Maknanya mesti dibuka. Maknanya mesti ditawan. Maknanya mesti diislamkan. Itu isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dakwah Nabi masih ditekan. Ketika mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai lagi ke Palestin, bahkan belum sampai lagi ke Madinah sebagai sebuah negara yang mempunyai tentera yang hebat. Belum lagi. Masih ditindas di Mekah. Lagi 3 tahun hijrah. Masih lagi ditekan. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan isyarat itu awal-awal lagi. Ini suatu petanda yang sangat besar yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya
memahami isyarat ini. Apabila hijrah berlaku perang Badar, Nabi masih belum kuat. Apabila berlaku perang Uhud, Nabi masih belum kuat, tetapi tentera baginda semakin kuat. Kemudian apa berlaku perang Khandaq. Kesemua ketiga-tiga perang yang besar ni, perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq ni dipanggil oleh ulama sirah sebagai perang defensif. Mereka mempertahankan Madinah. Tetapi selepas peperangan Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an naghzuhum wala yaghzunana nusiru ilayhim. Mulai daripada hari ini, setelah mereka gagal dalam peperangan Khandaq untuk menghancurkan negara Islam Madinah, mereka tidak akan dapat berkumpul lagi seramai 10,000 orang. Sebab mereka telah kalah ataupun mereka tidak berjaya dalam peperangan ini. Mereka payah untuk berkumpul lagi. Bermakna sekarang kita pula yang akan memerangi mereka, dan kita pula yang akan memulakan perang. Sebab itu selepas perang Khandaq berlaku offensive war oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Termasuklah di antara offensive war ini, perang Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijrah. Pada tahun 7 Hijrah, lepas 2 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera menuju ke arah Palestin, iaitu peperangan Mu'tah. Walaupun tentera Islam seramai 3,000 orang bergerak menuju ke utara untuk membebaskan Palestin, tiba-tiba berhadapan dengan tentera seramai 200,000 orang. 3,000 berhadapan dengan 200,000 tentera. Di tengah jalan, kaum muslimin tergamam bila mendengar bilangan tentera yang begitu ramai. Tetapi pemimpin mereka, Abdullah bin Rawahah, mengatakan, apa yang kamu takut itu? Itulah yang kita cita-citakan, iaitu kita bercita-cita untuk syahid. Lalu mereka bergerak dan berlaku peperangan demi berlaku peperangan yang begitu sengit sehingga kan Abdullah bin Rawahah syahid. Kemudian soalan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyertai peperangan Mu'tah? Sebenarnya yang dikatakan Ghazwah itu adalah peperangan-peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Kemudian ada peperangan yang dinamakan Sariyah. Sariyah ataupun pluralnya Saraya, iaitu peperangan-peperangan yang berlaku di keliling Madinah yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sariyah ni sebenarnya banyak. Bukan peperangan Mu'tah saja yang Nabi tidak sertai, tetapi peperangan-peperangan lain yang ada yang Sariyah ini lebih ramai bilangannya berbanding dengan perang Badar 300 orang. Yang lebih ramai daripada peperangan Uhud 700 orang. Ada Sariyah yang besar, ada Sariyah yang kecil yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan kenapa Nabi tidak menyertai peperangan Mu'tah? Boleh juga soalan itu, kenapa Nabi tidak menyertai Sariyah yang banyak dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, jawapannya wallahu alam, kita pun tak tahu taktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada peristiwa-peristiwa ataupun hadis yang boleh menjawab soalan tersebut. Apa dia? Pertama sekali, jangan terdetik dalam fikiran kita bahawa baik, Nabi hantar supaya Nabi contohnya ambil masa di situ tak mau join peperangan tu, ya, ataupun peperangan tu nampak besar, jadi tak apa, Nabi nampak ada masalah lain yang Nabi perlu berada di Madinah contohnya. Atau apa sahaja pemikiran yang menunjukkan bahawa Nabi tidak mahu terlibat, mungkin nak mengelak daripada terlibat. Jawapannya sekali-kali tidak, sebab ianya dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam satu hadis, kerana cuba ingat matan dia, lebih kurang ya, falaula anna rijalan la tutib anfusahum an yatakhallafa anni fi sariyatin taghzu fi sabilillah
ma takhalaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah. Kalaulah tidak ada dari kalangan sahabat-sahabat ini yang hati mereka itu sedih, tidak dapat terlibat di dalam peperangan, maknanya Nabi SAW rupanya tidak terlibat dalam syariah. Syariah ni yang akhirnya dinamakan syariah sebab Nabi tak terlibat. Nabi tidak terlibat itu kerana ramai dari kalangan sahabat-sahabat baginda yang juga tidak dapat turut pergi berperang. Kerana apa mereka tidak dapat pergi berperang? Kerana perang ini memerlukan kos, memerlukan kuda ataupun unta, memerlukan pedang, memerlukan bajet, siapkan makanan dan sebagainya. Mana yang boleh disediakan oleh negara, diberi oleh negara. Tapi ramai yang tidak disediakan oleh negara. Pedang kena cari sendiri, kenderaan kena cari sendiri, apa semua kena cari sendiri. Ini zaman dahulu. Lalu mereka bersedih. Maka Nabi SAW tinggal bersama mereka supaya mereka tidaklah rasa mereka ni selalu tertinggal daripada jihad dan tidak dapat peluang bersama dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi tidak pergi berjihad itu untuk menjaga hati sahabat-sahabat ini. Masya Allah. Lalu Nabi berkata, kalaulah tidak kerana sahabat-sahabat ni hati mereka itu gundah, gelisah, sedih, tidak dapat berjuang, turut serta dalam ekspedisi ini, kempen peperangan ni, aku tidak akan ma takhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah. Aku tidak akan ponteng. Kita guna bahasa moden sikit. Aku tidak akan ponteng daripada syariah yang berperang di jalan Allah. Wallahi lawadatu an uqtal fi sabilillah. Thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Demi Allah, aku sangat ingin aku terbunuh di jalan Allah. Kemudian aku berperang kembali. Kemudian aku dihidupkan, kemudian aku berperang dan dibunuh lagi. Kemudian aku dihidupkan, kemudian aku berperang lagi. Kemudian aku dibunuh di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku berperang lagi, kemudian aku terbunuh di jalan Allah. Itu sebab Nabi SAW tidak turut dalam semua peperangan. Kemudian Al-Quran menyebut keadaan sahabat. Apabila peperangan hendak dilancarkan, maka Nabi SAW akan mengumpul sahabat dan akan memberi taklimat dan sebagainya. Masing-masing akan membawa kelengkapan masing-masing. Ini zaman dulu macam tu. Kalau zaman sekarang ni negara menyediakan uniform, menyediakan senjata dan sebagainya. Zaman dulu masing-masing ambil senjata yang ada di rumah masing-masing. Masing-masing membawa kenderaan masing-masing. Cuma sebahagian daripada mereka yang miskin, yang tidak ada kelengkapan, maka Baitul Mal boleh provide kelengkapan-kelengkapan itu seadanya. Lalu sahabat-sahabat dah dengar taklimat, mereka pun bersiap sedia apa semua. Ada lagi ramai sahabat yang menunggu, tangan kosong, tidak ada senjata, tidak ada kenderaan, perjalanan jauh, makanan macam mana dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW pergi ke Baitul Mal dan memberi mereka senjata, bagi makanan, bajet makanan dan sebagainya. Jadi lepas bagi semua, ada lagi sahabat yang menunggu provisions, bekalan daripada negara. Lalu Nabi kata dah habis. Nabi kata, ma ajidu ma ahmiltum alaih. Aku tidak ada apa lagi yang aku boleh provide untuk kamu. Lalu sahabat, bila tidak ada apa yang boleh provide untuk dia, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sahabat yang ramai, yang ada kelengkapan apa semua, mereka akan menuju ke sana, iaitu menuju ke syurga. Kalau mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli daripada harta yang mereka dah bersiap sedia untuk berjihad, dan diri mereka, amwalahum wa anfusahum, Allah beli bi anna lahumul jannah.
dengan Allah Ta'ala bagi satu cek kalau beli, iaitu syurga. Bi'anna lahum al-jannah. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Tak ada hal, Allah Ta'ala dah bagi cek syurga. Itu sahabat. Tapi macam mana sahabat yang ramai lagi ni yang Nabi tidak boleh provide? Nabi kata apa? La ajidu ma'ahminukum alaih. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf nak, saya tidak ada apa yang saya boleh provide lagi. Takkan mereka menuju ke sana? Jawapannya, mereka menuju ke sini. Ke mana ke sini? Balik rumah. Balik rumah. Yang ni ke syurga. Yang ni balik ke rumah. Jadi mereka berpaling, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berpaling sedang air mata mereka mengalir. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam', sedang air mata mereka mengalir. Alla yajidu ma yunfiqun. Sebab Nabi tidak ada apa yang boleh provide mereka. Ini kisah sahabat. Masya Allah. Sebab itu Rasulullah SAW takkan tiap kali menangis sahabat. Nabi, maknanya suasana, kita boleh gambarkan suasana sahabat ni bila dapat pergi berjihad tu seronok. Yang tak dapat pergi berjihad dia sedih. Dan Nabi seolah kalau Nabi pergi saja berjihad seolah Nabi pergi tu, sahabat yang lain tu sedih tu. Nabi tak boleh. Sayangnya Nabi pada semua sahabat baginda, tak apa, ada masa you pergi, ada masa I stay. Ada masa I pergi, ada masa I stay. Bersama dengan sahabat. Masya Allah. Ini sifat dan akhlak sahabat Nabi SAW. Mana kita nak cari pada hari ini? Ya? Tetapi dalam jihad Bosnia tahun 1992 ke 1995, minta maaf, kita terpaksa cerita sikit. Bila jihad di Bosnia tahun 92, umat Islam di Eropah dikepung. Eropah, orang kulit putih ni mengepung orang kulit putih Islam. Kalau di Perancis, di England tu ramai orang Islam dalam. Di Perancis mungkin ada 6 juta, 7 juta. Di England pun mungkin ada dalam 3 juta, 4 juta. Tapi mereka ini berpecah-pecah, minoriti di setiap bandar. Tetapi di Bosnia ini 6 ke 7 juta umat Islam dalam satu negara. Dan apabila komunis pecah, kalah tahun 1991, Soviet yang besar pecah menjadi Rusia yang kecil. Tidak ada lagi kekuatan komunis. Bila Soviet pecah, dia pecah jadi domino effect. Pecah juga Ukraine pecah, sampailah pecah ke Yugoslavia juga pecah. Yugoslavia yang mempunyai 5-6 negara dalam dia pecah semua. Pecah jadi Serbia, ramai orang-orang Kristian Katolik. Pecah negara Serbia daripada Yugoslavia dah tak ada, dah kosong. Ramai orang Kristian Ortodok. Dan yang pecah juga adalah Bosnia Herzegovina yang majoriti orang Islam semua. Mana Islam dalam satu negara yang boleh membentuk sebuah negara Islam. Dan presidennya pula presiden yang faham Islam, yang bernama Ali Izzat Begovic. Dan buku yang ditulis Islam di antara Barat dan Timur merupakan salah satu buku yang sangat bagus. Lalu Eropah mengepung Bosnia dan membunuh umat Islam Bosnia tahun 92, tahun 93, tahun 94. Umat Islam berteriak, tolong kami, tolong kami. Tidak diindahkan oleh mana-mana negara. Ratusan ribu dibunuh. Berbelas ribu Muslimat Bosnia melahirkan anak-anak Serbia 9 bulan lepas perang bermula. Mereka diperkosa dan sebagainya. Yang lelaki yang dibunuh, yang dalam penjara, lepas berbulan bila ambil gambar, semua tinggal tulang.
berdiri dekat penjara tapi tulangnya. Sehinggalah pada tahun 98, mujahidin daripada Afghanistan, mujahidin Arab yang meninggalkan negara mereka sebab apa? Berjihad di Afghanistan sehingga kalah Soviet dan pecah Soviet. Mereka berjihad meninggalkan bumi Afghanistan dengan pengalaman mereka, dengan iman mereka, dengan keikhlasan mereka. Mereka meninggalkan bumi Afghanistan masuk ke Bosnia. Hanya bilangan 500 orang. Berhadapan dengan tentera Serbia yang lengkap seramai 30,000 orang. Dan mereka berjihad dan berjihad. Saya mengikuti jihad Bosnia ni tahun 92, tahun 93, 94. Ramai umat Islam yang menjadi pelarian berjuta. Ada video dia. Tiba-tiba tahun 95, ramai pelarian Serbia lagi. Angkat beg apa semua, bawa kereta kuda, lari. Kenapa pula Serbia yang mengepung, menyerang umat Islam, kali ini mereka pula jadi pelarian? Rupa-rupanya mujahidin ini, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kemenangan demi kemenangan demi kemenangan pada mereka. Masya Allah. Kemudian operasi-operasi mereka ambil video. Dan setiap orang akan memberi ucapan supaya apabila mereka syahid, inilah nasihat mereka kepada kita. Dia ambil setiap orang 5 minit, 2 minit, 3 minit. Dia beri ucapan. Ada daripada Yaman, ada daripada Mesir, ada daripada Saudi, ada daripada Kuwait, ada daripada Libya, ada daripada Emirat. Masya Allah. Mereka meninggalkan keseronokan negara telaga minyak mereka di Emirat, di Kuwait dan sebagainya, pergi ke hutan-hutan Bosnia untuk menyelamatkan umat Islam di sana. Nak ceritanya, operasi mereka demi operasi, Masya Allah. Kita akan, kalau ada kesempatan, kita akan cerita banyak kisah-kisah jihad zaman moden ini, tahun abad ke-20, insyaAllah dia masa yang lain. Dan setiap kali operasi mereka akan lakukan operasi itu di waktu subuh. Mereka akan pergi ke perbatasan, musuh dah nampak, tapi gelap-gelap sebab subuh. Mereka tunggu masuk subuh. Bila masuk subuh, mereka solat subuh. Kemudian mereka terus serang. Mereka serang bukan main keteng, tunduk itu, tak. Mereka terus jalan macam tu. Musuh yang tengah sedang tidur akan terjaga apa? Jaga-jaga, mereka dah sampai peluru dah kat mereka. Macam tu. Lepas 2 minggu macam tu juga. Lepas solat subuh, mereka terus masuk dan bunuh musuh. Sedikit pun tak ada rasa takut. Sebab tu tahun 95 musuh kalah. Macam ini punya cara, memang mereka tak boleh menang. Lalu Allah Ta'ala datangkan umat Islam, tentera Islam daripada arah yang mereka tidak sangka-sangka. Bukan arah macam ni. Kalau perang biasa bukan macam ni. Ini mesti ikut arah macam ni kalau nak hidup. Tapi cara macam ni memang cara orang nak mati. Ya. Dan mereka nak syahid, tapi Allah tak bagi syahid. Ihrisu ala maut, kata Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat yang pergi berjihad. Ihrisu ala maut tuhibu lakal hayah. Betul-betul cari kematian, Allah Ta'ala akan beri kehidupan. Sama ada kamu akan hidup ataupun kamu syahid, umat akan hidup. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya, itu operasi mereka sebelum subuh mereka solat, malam qiyamul lail, lepas subuh terus mereka operasi masa beberapa minit sahaja. Tapi yang kita nak ceritanya adalah nak menjawab soalan saudara tadi. Waktu siang tu, operasi untuk besok subuh, mereka akan susun semua tentera mujahidin ini, mujahidin Arab, dan semua berdiri tegak dengan senjata masing-masing. Dan komandan akan panggil siapa yang akan berada di posisi depan. Ataupun kalau kita main bola tu forward. Siapa yang akan berada di forward? Mana yang forward ni dia akan pergi tembak, bunuh dan terbunuh. Kemudian siapa yang akan berada di posisi tengah? Siapa yang akan berada di posisi belakang? Jadi mereka yang forward ini diletakkan berdasarkan kepada prestasi mereka ketika latihan diadakan. Ketika latihan diadakan, mana yang tembak tepat, mana yang lari bagus dan sebagainya, akan diletakkan di posisi depan.
semua mereka nak berada di posisi depan. Video-video mereka ni dijual di Mekah pada tahun 95. Bila saya pergi ke umrah, tengok banyak video-video Bosnia. Jadi semua video tu saya beli dan tengok. Dan nampaklah petang tu semua berdiri sangat sugul. Adakah nama mereka dipanggil ataupun tidak berada di bahagian depan. Nah, sudah tentulah dalam video tu yang mereka tidak bercakap, gambar ya. Tapi ada satu kaset yang saya dapat, audio sahaja, bukan video, audio. Salah seorang yang terlibat di dalam jihad di Bosnia, iaitu daripada England. Dia British Pakistan. Dia banyak kutip derma dan sebagainya untuk Bosnia. Perang tahun 92, 93, 94 dia kutip. Dah dihantar. Tiba dia kata pada tahun 95, 94 dia kata sumbangan wang saja tak cukup. Aku kena pergi berjihad. Jadi dia pergi berjihad bersama dengan mujahidin-mujahidin Arab ni. Dia yang buat cerita, dia bagi lecture di England. Itu sampai kepada saya kaset dia. Dan apa yang dia cerita sama dengan apa saya tengok video. Iaitu petang tu, bila dia panggil nama-nama, semua nak berada di depan. Jadi bila nama dia dipanggil di depan, kita lihat dia keluar dan dia berkumpul di tepi padang tu. Bila berlari, punya lari tu punya seronok, macam orang dapat hadiah. Padahal akan perang besok di depan. Kena panggil lagi nama, sekian ke depan. Dia pun berlari seronok. Bila dia jumpa kawan dia di tepi padang tu, mereka sembang tu, Masya Allah, seolah macam besok ni kita jumpa kat syurga pula. Oh seronok bincang. Sedangkan yang lain-lain yang sedang berdiri tegak tu semua sugul. Nama ni dipanggil ke tidak ni, nama ni dipanggil ke tidak ni. Kemudian dipanggil lagi nama, semua berlari, berada di tepi padang. Ini kumpulan forward. Dan mereka semua, dan makanan-makanan yang mereka bawa, mereka dah sumbangkan pada orang lain. Sebab apa? Ini the last day of their life in this world. Macam tu. Ada di kalangan mereka yang pakai celak. Ini ada mujahidin yang balik ke Mesir. Saya kesempatan jumpa salah seorang, dia pakai celak. Dia kata dia pakai celak. Kita kenapa pakai celak? Mujahidin dia cerita tentang mujahidin Arab di Bosnia. Dia kata kita pakai celak sebab kalau kita syahid, kita masuk syurga, terus jumpa bidadari besok, tak payah buang masa make up lah. Kahwin dengan bidadari, dia siap celak lah. Begitu perasaan hampir dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini.